ikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia. Mesti semua orang kenal kan tokoh dalam klip cikgu? Siapa? Okey, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai tokoh ini. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak cikgu kat rumah? Cikgu harap semua sihat. Okey, diharap duduk di rumah pun kita dapat meneruskan sesi PDPR kita. Baik, minggu ni kita akan sambung untuk tajuk yang ketiga, bab 3, iaitu berkaitan dengan klip yang cikgu tunjuk sebentar tadi, iaitu semua orang kenal lah. Siapa? Kita selalu sebut sebagai Yang di-Pertuan Agong. Institusi beraja sebenarnya adalah teras kepada kewujudan kerajaan Melayu. Maksudnya, kerajaan Melayu wujud disebabkan adanya pemerintahan beraja. Tetapi pada masa ini, pemerintahan beraja berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak maksudnya raja bebas membuat segala keputusan dalam pentadbiran, dalam undang-undang, dalam kehakiman. Semua kuasa adalah di tangan raja. Kemudian berlaku perubahan dalam institusi beraja disebabkan oleh negara kita dijajah, iaitu pada masa pemerintahan British, dan kemudian institusi beraja berubah lagi apabila negara kita dijajah oleh Jepun. Okey, tetapi sebenarnya institusi beraja terus kekal sehingga ke hari ini, tetapi berubah mengikut peredaran masa. So, pada masa kini institusi beraja kita berubah menjadi raja berperlembagaan. Jadi tajuk kita hari inilah, kita akan tengok institusi raja berperlembagaan. Kita akan melihat kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu sejarah institusi beraja. Kita mulakan dengan melihat kepada Kesultanan Melayu Melaka. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja adalah memegang kuasa mutlak. Bila cikgu sebut sebagai mutlak, iaitu raja berkuasa penuh, iaitu dalam pentadbiran, kehakiman dan undang-undang. Kesultanan Melayu Melaka menggunakan dua undang-undang yang utama, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kuasa raja juga ditingkatkan melalui agama Islam, di mana dalam agama Islam, raja ataupun sultan adalah ketua agama Islam. Sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka mempengaruhi Kesultanan Melayu yang lain. Bila cikgu sebut Kesultanan Melayu, maksudnya negeri-negeri yang ada hubungan pertalian dengan Melaka. Hubungan ini sama ada daripada segi pertalian darah, perkahwinan, naungan dan jajahan. Okey, contohnya negeri yang ada pertalian dengan Melaka adalah dari negeri Pahang, negeri Perak, Johor dan Riau. Semasa zaman pendudukan Jepun pula, kuasa raja diiktiraf. Raja diiktiraf sebagai ketua agama Islam. Raja juga menerima pendapatan sama seperti sebelum zaman Perang Dunia Kedua, dan semua sultan-sultan, raja-raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pentadbiran gubernur. Okey, selepas Perang Dunia Kedua pula, iaitu selepas daripada Jepun menyerah kalah di Tanah Melayu 1945, kuasa raja kehilangan kuasanya apabila Malayan Union diperkenalkan pada 1946. Maksudnya Jepun menyerah kalah 1945, 1946 Malayan Union diperkenalkan. Kita belajar di tingkatan 4. So masa Malayan Union ini, pada masa Malayan Union diperkenalkan, raja hilang semua kuasa kerana kuasa pentadbiran diambil alih oleh Gubernur negeri Tanah Melayu pada masa itu. Okey, Gubernur Malayan Union, iaitu Edward Jan. Okey, kemudian raja-raja dan rakyat bersepakat untuk menolak ataupun bersepakat untuk
tidak bersetuju dengan Malayan Union. Akhirnya Malayan Union dijatuhkan pada 1948 dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita tengok konsep raja berperlembagaan selepas kemerdekaan negara pada 1957. Selepas kemerdekaan negara pada tahun 1997, institusi beraja dikekalkan sehingga ke hari ini. Tetapi institusi beraja diteruskan tetapi melalui beberapa pindaan yang supaya sesuai dengan perlembagaan negara kita, perlembagaan Tanah Melayu pada masa itu. Jadi kuasa, kedudukan, tugas-tugas adalah yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu adalah berdasarkan kepada perlembagaan negara kita. So dalam perlembagaan negara kita telah mengiktiraf raja adalah sebagai pemerintah tertinggi dalam negeri dan yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi bagi negara. Sementara rakyat pula mempunyai hak untuk memilih wakil dalam pilihan raya.